Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Yang dimuliakan Tuan Imam, jemaah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita ada satu ruang dan peluang untuk duduk dalam majlis ta'lim. Dalam majlis kita panggilkan sebagai kebun-kebun ilmu, kebun-kebun untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengar apa itu petunjuk, apa itu bimbingan yang Allah Jalla wa'ala sampaikan kepada kita. Saya dengan kawan-kawan daripada Pulau Pinang, ini rombongan kali kedua selepas daripada banjir di Kelantan. Kali pertama datang tak sempat nak masuk ke sini sebab masa tu peringkat awal lagi. Ini kali kedua saya dengan Pak Cik Hanifah juga daripada Pulau Pinang, dengan Dr. Nik, dengan Abang Yop, dengan Abang Lah. Pertama, ikhwan, ada benda yang kita boleh buat dalam kemampuan kita, ada benda yang kita nak buat, kita mahu buat, tapi di luar kemampuan kita. Kita katakan la haula wa la quwwata illa billah. Tapi dalam kaedah kita tahu agama ini, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang kita tak boleh buat ke semua, jangan ditinggalkan ke semua. Apa yang kita tak mampu buat ke semua, ada banyak benda kita nak buat tapi tak mampu buat, maka jangan ditinggalkan ke semuanya. Artinya apa yang kita boleh buat, kita buat. Macam saya dengan kawan-kawan terfikir untuk berjalan sampai ke kampung Sungai Sam. Kalau dikatakan apa yang saya boleh buat, saya katakan sekadar datang nak bertanya khabar bagaimana keadaan saudara kita di sini selepas daripada musibah ini. Ada benda kita tak mampu nak buat, tetapi takkanlah datang nak bertanya khabar pun itu tidak mampu. Kadang-kadang kita tahu si fulan itu sakit, dia memerlukan duit yang banyak untuk membuat rawatan. Kadang-kadang kita tak ada duit nak memberi, tapi apa salahnya kita datang berziarah, bertanya khabar dan mendoakan. Itu juga sebahagian daripada rawatan yang boleh menghiburkan. Rasanya inilah kepentingan Jamaatul Islamiyah, hubungan Muslim dengan Muslim yang lain diibaratkan seperti hubungan iman.
innamal mu'minuna ikhwatun. Nabi menyebut tentang fi ta'atufihim, tentang bagaimana mereka berkasih sayang, tolong menolong, seperti mana kajasad wahid, macam satu tubuh badan. Idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Kalau ada satu anggota badan yang sakit, demam, panas, maka anggota yang lain juga akan menanggung kesakitan. Jadi jemaah sekalian, ikhwatul iman, a'azakumullah, saya katakan bahawa kita datang untuk bertanya khabar kepada orang kampung Sungai Sam ini, bagaimana keadaan, mendoakan, kerana Nabi menyebut kepada kita, man yuridillahu bihi khaira yusibhu anhu, hadis Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Salihin. Sesiapa yang Allah nak menambahkan kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan memilih si fulan itu untuk diuji. Artinya orang yang diuji, Nabi sebut, akan diberi oleh Allah pemberian yang besar yang tidak akan diberi kepada orang yang tidak diuji. Man yuridillahu bihi khaira yusibhu anhu. Siapa-siapa yang Allah nak menambahkan kebaikan dalam hidup dia, Allah akan memilih dia untuk diuji. Hari diuji adalah hari sakit, tetapi hari menerima balasan daripada ujian adalah hari yang sangat menggembirakan. Insan ada dua tangisan. Tangisan yang pertama kerana dia sedih. Dia sedih. Sedih ada dua macam. Ada sedih kerana terlalu duka cita. Dia sedih dengan apa yang berlaku. Mungkin itu tangisan yang pertama, manusia sedih. Tetapi dia ada tangisan yang kedua, iaitu insan merasakan betapa nikmat yang masuk dalam hidup dia ini suatu yang besar, maka dia akan menangis apabila Allah mengangkat hikmah dalam hidup. Sehingga kan hari yang telah berlalu, insan itu diuji, dia akan menanggung kesedihan, air mata dia turun, dia akan berdoa pada Allah. Menjelang tahun-tahun, musim-musim yang berikutnya, dia akan menangis lagi sekali ketika Allah menunjukkan kenapa dia dipilih untuk diuji. Dan dia akan menangis kesyukuran kerana setelah diujilah dia mendapat nikmat sekian, nikmat sekian, nikmat sekian. Dan hari Allah mengangkat hikmah itu, menunjukkan hikmah kepada insan, insan akan menangis kerana kesyukuran. Karena itu bagi orang yang diuji, dia sabar, dia syukur, dia meneruskan ketaatan dia kepada Allah, dia meneruskan, kita katakan, ubudiyah dia kepada Allah. Maka Quran menyatakan fabashirhum, sampaikan khabar yang sangat menggembirakan untuk mereka, sangat menggembirakan untuk mereka. Karena itu jemaah sekalian, saya katakan kita berjumpa sebagai satu perkongsian. Sedalam ini, daripada Kota Baru saya datang masuk ke Kuala Kerai, masuk Kuala Kerai ke pemberian, ke Dabung, ke sini Manik Urai. Kalau saya ingat saja-saja perjalanan tak berjalan kot, mungkin sekitar Kota Baru, tetapi ada yang berlaku yang menyebabkan satu orang tu boleh berjalan. Kadang-kadang kita tak sangka pun tempat kita akan pergi, kita berjumpa dengan saudara kita, kita akan melihat wajah-wajah saudara kita. Kata Imam Sufyan As-Sawri, apabila kamu bertemu saudara-saudara aku yang aku tidak pernah berjumpa dengan mereka,
sampaikanlah salam kepada mereka pada menyatakan aku sangat menyayangi mereka. Apabila kau bertemu dengan musuh-musuh agama ini, sampaikanlah kebencian aku pada mereka walaupun aku tidak pernah berjumpa dengan mereka. Aku akan membenci orang-orang yang membusuh dengan agama ini, dan aku akan mencintai orang-orang yang mencintai agama ini walaupun aku tidak mengenal mereka. Ini salah satu gambaran yang disebut oleh ulama silam hubungan itu, ikhwan, hubungan kaum muslimin. Ada wanita yang dilaporkan kesnya kepada Umar Al-Khattab, berlaku di bumi Syam. Umar di Madinah. Dahulu kalau kita sebut Syam, sebahagian daripada Palestin itu, Syria itu, Jordan itu, Lebanon itu adalah bumi Syam. Artinya bumi Syam ni bumi yang luas. Dibawa satu khabar berita kepada Umar Al-Khattab tentang satu ibu, seorang wanita yang dia ke pasar. Kemudian dia berjual beli dengan seorang Yahudi di pasar. Ibu ini memakai kita kata niqab, purdah, dia tutup muka. Yahudi ini ketika menjalankan hubungan muamalat dengan wanita ini, dia menyentap purdah wanita ini, sebab mungkin pada dia wajah ni tak jelas suara, tak apa dengar, dia menyentap. Umar Al-Khattab, wanita ini ketika disentap purdahnya, dimalukan oleh Yahudi depan khalayak ramai. Wanita ini mengetahui Umar Al-Khattab adalah pemimpin atasan, maka dia menjerit dengan suara yang kuat. Dia kata, di mana engkau wahai Umar? Di mana engkau wahai Umar? Purdah aku ini ditarik oleh orang yang bukan Islam. Berita itu dibawa kepada Umar. Ketika si fulan ini bercerita kepada Umar, ada wanita begini keadaannya, dan dia menyebut nama kamu wahai Umar. Umar berada di Madinah. Umar menyatakan, labbaika ya ummah, ya wahai ibu, aku datang dan aku akan membela engkau. Apa yang terjadi? Seorang wanita yang disentak purdahnya, Umar tawan satu negeri. Satu negeri itu Umar tawan, berada di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab. Ini ikhwan menunjukkan sejauh mana mukmin itu berada di atas bumi Allah. Dia adalah saudara kita, diikat bukan kerana harta, bukan kerana darah, tetapi kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana itu kita diikat, ikhwatul iman. Kerana itu antum tengok persamaan mukmin di bumi mana pun dia hidup, dia mukmin, dia ada hubungan ini. Yang pertama, dia mengucap dua kalimah syahadah. Belum ada orang Islam yang beriman yang tak mahu mengucap, belum ada. Kalau ada, dia ni baru keluar buat gila ke mana ke? Tidak ada. Orang mukmin akan mendengar suara azan, dan dalam azan itu akan disebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana pun mukmin itu salat, dalam hutan ke, di ujung kampung ke, di ujung dunia sekalipun, dia akan salat dengan melafazkan azan, dan lafaz azan adalah sama. Kita keluar daripada Malaysia, kita pergi ke Afrika, dan Afrika itu kita berjalan sampai ke ujung Afrika, sudah tidak ada border dah. Kita berjumpa Muslim di sana, dia nak salat, dia tetap akan azan sama dengan orang Malaysia azan. Kalau kita ke Perantau Minyak, keluar jauh daripada darat, masuk ke laut, jauh di sana, kita berjumpa Muslim di Perantau Minyak dunia, dia nak salat, dia tetap akan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim ini berbeza warna kulit, berbeza bahasa, negeri dan budaya,
syahadahnya tidak akan berbeza. Itu persamaan seorang Muslim, dan itu yang mengikat. Walaupun dia bercakap bahasa orang putih, kita bercakap bahasa Malaysia, dia tak faham kita, kita tak faham dia, tapi ketika dia bersyahadah, kita faham dia, dia faham kita. Ini adalah hubungan. Jadi jauh manalah kita nak bermusuh dengan Muslim ini, kalau ini yang mengikat kita. Kita mungkin ada sedikit perbezaan dengan dia, tapi perbezaan itu tak kalah sampai kita bermusuh selama-lamanya. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kita tak setuju dengan dia dalam beberapa hal, tentu kita ada pandangan yang lain, dia ada pandangan yang lain. Ini adalah sesuatu yang lumrah. Tetapi kerana berbeza pandangan itu, kita nak jadikan dia musuh kita, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kerana kita berhubung dengan dia bukan kerana darah, tapi kerana Allah telah mengikat dengan satu kalimah yang besar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hubungannya bersama. Persamaan yang kedua, mukmin, sesama mukmin ini, tang mana pun dia pergi, dia akan salat sehari semalam 5 waktu. Dan antum tengok akan ada suatu perasaan yang tidak enak dalam jiwa kita kalau kita berkawan dengan satu orang dan kita mula melihat dia tak mau salat. Dia akan jadi sesuatu yang lain dalam jiwa kita. Kita bukan tak mau kawan dengan dia, kita bukan tak mau bersaudara dengan dia, tapi kerana dia tidak menjaga hubungan dia dengan Allah, dan kita cuba nak menjaga hubungan dengan Allah, jiwa kita akan rasa tak seronok. Tapi bila kita tengok dia salat sehari semalam 5 waktu, jiwa kita ni rasa aman, rasa tenteram. Kenapa ikhwan? Ini di antara tanda yang Allah berikan pada menyatakan mereka itu bersaudara dan mereka itu mukmin, mereka itu Muslim di hadapan Allah. Kita berjalan satu kereta nak makan kenduri ke, daripada sungai, kampung Sungai Sam nak pergi ke Kota Baru makan kenduri, naik kereta, tiba-tiba masuk waktu Zuhur. Dalam kereta tu katalah ada 5 orang. Daripada 5 orang itu 2 tak mau sembahyang, 3 sembahyang. Jiwa kita rasa macam mana? Tak selesa. Kita yang salat tak selesa, dia yang tak salat lagi tak selesa pasal kita salat. Dia ingat kita satu geng dengan dia, kita pula ingat dia satu geng dengan kita. Dua-dua tak selesa. Dan mukmin ini dia pergilah salat ke mana pun. Kalau nama salat itu salat subuh, itulah rakaatnya. Kita pergi ke Thailand, Muslim di Thailand. Kita pergi ke India, Muslim di India. Awak Muslim, saya Muslim. Berapa subuh awak buat? Berapa rakaat subuh awak buat? Tetap 2. Rakaat pertama awak baca apa? Tetap Fatihah. Tahiyat awak baca apa? Tetap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tetap itu. Antara 2 sujud awak baca apa? Rabbighfirli warhamni warzuqni. Tetap benda yang sama. Dalam rukuk awak baca apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sama. Dalam sujud awak baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Tetap sama. Zuhur berapa? 4. Kalau jamak qasar jadi 2, jamak takdim jadi 2, jamak takhir jadi 2. Tetap sama. Sebab salat diberikan oleh Allah kepada Nabi, dan itu adalah tanda ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Pasal itu ikhwan, antum tengok, kalau satu orang Muslim dia tidak mampu berzakat, dia tidak wajib zakat. Saya tidak ada duit haul dan nisab, tak cukup, awak tak payah zakat. Zakat itu wajib kepada Muslim yang mampu. Diwajibkan orang Islam pergi ke Mekah menunaikan haji seumur hidup sekali. Tetapi kalau saya tidak ada duit, tidak mampu. Ayah mati belum menunaikan haji, ibu mati belum menunaikan haji, saya tak ada duit nak buat upah haji, tidak mampu, maka tidak wajib. Kewajiban itu datang bila ada kemampuan. Tetapi zakat, haji, puasa Ramadan, hatta puasa Ramadan, saya sakit, saya uzur, jangan puasa, qadha.
Boleh qada? Boleh qada. Dalam bulan Ramadan semua orang berpuasa. Saya sakit, saya makan, lepas tu makan ubat, berdosa ke? Tidak berdosa. Luang Ramadan orang makan, kau pula kena puasa. Tak mampu, nak puasa pun tak mampu, ada fidyah. Ada fidyah puasa. Kalau puasa pun tak mampu. Tetapi dia berbeda dengan salat. Dia berbeda dengan salat. Salat ini tidak ada istilah tidak mampu. Yang adanya ialah menunaikan salat mengikut kadar kemampuan, bukannya tidak mampu salat. Satu orang tak boleh menyatakan saya dah tua, saya dah pencen, saya tak kuat, lutut tak kuat, kena gout, maka saya nak minta cutilah solat. Tidak ada. Tidak ada. Tetap sebagai hamba Allah kena membuktikan penghambaan kita kepada Allah dengan salat. Sehari semalam 5 waktu. Zuhur 2, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tetaplah awak tunaikan dalam jumlah rakaat yang sama, dalam waktu yang sama, cuma bedanya ialah kemampuan awak. Awak tak mampu berdiri, awak boleh duduk. Duduk pun tak boleh, terketang. Tak payah duduk atas kerusi, awak duduk di tanah. Duduk atas tanah pun tak boleh, tulang belakang sakit, awak boleh baring. Rusuk kanan awak menghadap ke arah kiblat. Tidur atas rusuk kanan, dada menghadap kiblat. Yang tu pun tak boleh, awak boleh terlentang. Hadapkan kaki ke arah kiblat, tinggikan kepala, takbir salat. Yang tu pun tak boleh, awak masih ada kelopak mata, awak pakailah kelopak mata sebagai isyarat salat. Yang tu pun tak ada. Kalau yang tu pun tak ada, kita kapan kita tanam sajalah, tak payah salat lah. Dia berbeza. Salat ni tidak ada hari qadanya. Puasa ada qadanya. Zakat mampunya, haji mampunya, tapi salat dia berbeza. Pasal itu Al-Quran menceritakan kepada kita jamaah sekalian, Al-Quran menceritakan kejadian yang pertama berlaku setelah seorang Nabi itu mati. Bukan saja Nabi Muhammad, bahkan Nabi-Nabi terdahulu. Apabila seorang Nabi itu mati, masalah yang pertama apakah yang berlaku kepada umat? Dalam surah Maryam Allah ceritakan ini. Allah kata fakhalafa min ba'dihim khulufun adha'u salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a jannati adn allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Dalam surah Maryam ini satu kita panggil apa, suatu masalah yang berlaku sampai hari ini. Quran kata fa khalafa min ba'dihim khuluf, setelah mati seorang rasul maka mereka digantikan. Selepas mati rasul, umat ini mulai hidup. Umat mendapat pimpinan daripada rasul. Macam kita lah, kita bapa, kita mengaji dengan ustaz, dengan tuan guru kita mengaji. Tuan guru kita mati, tinggal kita. Orang dah tak nampak dah guru kita, orang nampak kita. Problem yang tinggal kita dengan anak kita. Apabila kita pula mati, maka anak kita mula menghadapi masalah dengan cucu kita. Sebab cucu kita tak tengok kita. Anak kita mungkin mendengar dari kita, tapi cucu kita tak dengar daripada kita. Nabi dulu demikian. Nabi mengajar umat, tiba-tiba Nabi mati. Maka umat yang pertama ini okey, tetapi umat yang kedua yang datang, mereka tak lihat Nabi. Mereka mula menghadapi masalah apa dia?
Masalah adha'us salah, mereka suka menyia-nyiakan sembahyang. Masalah pertama. Agama ni ikhwan dalam hadis Abi Umamah riwayat Imam Ahmad, Nabi kata agama ini akan berubah sampai akhirnya manusia tidak tahu bagaimana untuk salat. Sedangkan kalau kita nisbahkan kita umat Islam, Nabi kita bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengambil salat daripada langit. Nabi kita mendapat jemputan yang khas daripada Allah, yang Quran menamakan kisah itu dengan nama Al-Isra dalam surah Isra dan Mi'raj dalam surah Wan Najmi, dan ada surah nama Al-Ma'arij. Dibawa Nabi daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit, peristiwa yang ajaib. Untuk apa? Bukan untuk ambil berim, tidak, untuk salat. Bagaimana Nabi naik ke langit? Kalau kalau zakat, wahyu dari langit turun ke bumi, tapi salat Nabi kena naik ke langit, melepasi setiap lapisan langit, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan nabi-nabi yang diutuskan dahulu, sampai melihat syurga, melihat neraka, sampai ke Sidratil Muntaha. Diberikan 50 waktu. Kemudian di atas prihatinnya Nabi Allah Musa alaihi salam kepada umat ini, Musa menyatakan, Muhammad, mintalah kepada Tuhan dikurangkan sedikit, umat kamu tak akan mampu dengan 50 waktu sehari semalam. Kalaulah sehari semalam 50 waktu, saya terfikir itulah bagus punya alasan untuk tak solat. Dia kata, hang gila sembahyang 50 waktu, kau nak buat kerja apa? Dia nanti kata gila terus. Nescaya Islam takkan diterima oleh siapa pun. Ini agama apa ni sehari semalam 50 waktu? Anda dengan banjir, tiba-tiba tengah banjir nak sembahyang 50 waktu. Gila dia kata. Di atas prihatinnya seorang Nabi Musa yang ada pengalaman bersama dengan Bani Israel, Nabi Musa kata, Muhammad, mintalah korang. Sampailah akhirnya dapat 5 itu tidak akan menjadi suatu alasan yang kukuh kenapa tak boleh salat 5 waktu dengan kesibukan. Insan sudah tidak ada alasan, tidak ada alasan. Turun Muslim dikatakan arkanul Islam, rukun Islam itu salah satunya ialah menunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Tetapi problem yang pertama dihadapi, Quran menceritakan kepada kita adalah problem fa khalafa min ba'dihim khuluf. Setelah mati mereka, datang generasi mereka, generasi ini adha'us salah, menyia-nyiakan salat. Dulu antum pernah dengar kan kisah ada apa itu negeri Bosnia. Saya ingat dulu masa awal-awal kisah ni berlaku, di sembelih mereka, dirogol oleh tentera Serbia. Bosnia, kita pun tak pernah tahu ada satu negeri di bawah jajahan Rusia yang nama Bosnia ni. Tapi banyak orang pergi ke Bosnia, buat kajian, melihat sebelum jadi krisis dengan setelah jadi krisis. Orang kutip-kutip maklumat ini dedahkan. Ada orang di Bosnia ditanya, Islam ke awak? Dia katakan, dulu tok nenek saya Islam, saya ingat saya pun Islam. Orang tanya dekat dia, are you Muslim? Dia kata, my grandfather was a Muslim, I think I'm a Muslim too. Orang utara kata jawapan punya longgak macam gigi nak cabut. Punya longgak. Tok nenek saya dulu orang Islam. Dia bukan jawab dia jawab tok nenek dia. Kerana depa ni orang Islam, saya ingatlah saya pun Islam kot. Punya longgak jawapan. Betul.
Krisis pertama adalah krisis meninggalkan salat, dan dia akan menjadi suatu wabak, suatu virus, suatu kanser yang menyebabkan semua penyakit kena pada dia. Dia dengan dia tak salat, dia bermula dengan tidak salat, bermula dengan tidak tahu kedudukan salat, bermula dengan tidak mahu belajar salat, dia tidak ada perasaan dengan salat, dia tak rasa pun masalah kalau dia tak salat, dia akan membawa kepada masalah lain dalam Islam. Dia boleh pergi sampai peringkat dia lebih percaya benda lain daripada agama dia. Pasal itu Allah menceritakan kehancuran umat dahulu berpunca matinya Nabi mereka. Generasi yang baru ini adha'us salat, menyia-nyiakan salat. Pasal itu ada marahan Allah di dalam Al-Quran tentang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan tidak salat, tetapi dia salat, dia tak mau jaga waktu dia. Ini pun dimarah oleh Allah. Ini pun dimurkai oleh Allah. Tak salat ni satu bab, salat tapi tak jaga. Mungkin dia start sembahyang subuh 7.15 minit, subuh masuk 6 suku. Kenapa? Sakit ke? Tak. Layan mengantuk. Layan. Dia layan. Ngantuk kata. Hari ni hari Ahad, dia kata esok hari Ahad bangkit lambat sikit. Dia cadang nak bangkit lambat. Kenapa ikhwan? Dia juga berpunca daripada pendidikan awal. Nabi menyebut apa dia? Nabi kata kullu maulud yuladu alal fitrah. Anak-anak dilahirkan bersih, maka mak bapak akan mencorakkan anak itu. Maka bila anak dilahirkan, Nabi kata ingat, bila kamu ada anak umur 7 tahun, cepat-cepat suruh dia salat. Datang umur dia 10 tahun, laki kah perempuan kah, dia tak mau salat, pukul dia. Tapi sekarang hati-hatilah. Sekarang ni hati-hati. Nak tunjuk rotan pun tak boleh. Itunya orang tunjuk senapang, pistol, gergaji. Ada orang ajak anak dia baca buku, ambil gergaji letak atas lehang. Pasal apa? Rotan tak boleh, gaji boleh. Dah jadi barang mainan orang dah hari ni. Nabi suruh pukul. Ini pukul bapa kepada anak, pukul li ta'dib, kasih sayang mendidik, kasih agamanya. Bukan pukul macam pukul musuh pecah muka. Tidak. Bapa nak pukul anak umur 10 tahun, macam mana kita nak pukul? Nabi suruh tampar kawasan berisi, betih dia bagi pedih, tampar punggung dia bagi pedih. Kawasan ada isi muka, Nabi tak benarkan pukul. Tak benarkan kita pukul muka anak. Bukan muka anak-anak, muka orang Nabi tak benarkan pukul. Jangan kita pukul muka orang. Ini satu kehormatan yang Allah beri. Datang umur dia 10 tahun, pukul dia kalau dia tidak mahu salat. Supaya sebelum dia menjelang umur 17 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dia akan berumah tangga, dia akan kahwin, dia akan ada anak. Agama ini meresap dalam jiwa dia. Kalau dia tak jadi satu orang yang begitu kuat beragama pun, tetapi asas agama itu ada dalam diri dia. Tapi kalau dia dah hilang lazat untuk tunduk dan rokok kepada Allah, dia akan hilang nikmat kepada agama Allah. Dan kalau kita mau membongkarkan, buat satu postmortem, bedah siasat, apa itu salat? Kalau satu orang kata saya tak ada masa nak salat, saya tak tahu salat, kalau dia mau membedahkan apa itu salat, cubalah dia, kalau isteri salat ke, suami salat, anak salat, kawan salat, cuba kita perhati daripada jauh, kita lihat sebelum salat dia ambil wudu. Tak boleh salat begitu saja, tak boleh. Kita mandi tadi, kita mandi, sabun badan wangi-wangi dah, pakai perfume semua wangi-wangi dah, tapi wuduk tak ambil, terus pergi takbiratul ihram. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya mandi. Orang utara kata dah comel dah. Saya dah comel dah. Tadi saya busuk, lah saya wangi, saya pakai perfume, saya sabun daripada atas sampai bawah, pakai shampoo lagi. Kenapa saya tak boleh terus salat? Tidak. Yang menentukan
Salat ini Allah yang bercakap tentang kebersihan. Si fulan ini mandi terus nak salat, tak boleh. Tapi si fulan ini tidak mandi, masih bau busuk, peluh, tapi dia ambil uduk, dia boleh salat. Kenapa jadi begitu? Peraturan ini, penilaian ini Allah yang tentukan. Allah yang sedang menilai kedudukan hambanya. Pertama, sebagai satu ujian, sanggup tak hamba itu menghadap kepada Allah dengan peraturan dan syarat yang Allah tentukan. Yang kedua, ubudiyah. Hamba tidak akan tahu apa yang Tuhan buat, melainkan hamba kena redha dengan apa yang Tuhan buat. Kalau kita buat, kita faham, tapi kerana kita bukan perbuat, kita tak boleh faham. Kita tak boleh faham benda yang kita tak buat. Pasal itu bila kita baca buku orang, kadang-kadang kita pening, apa maksud dia ni? Pasal bukan kita yang tulis, tapi penulis itu dia faham lah. Pasal itu dia kitab-kitab agama ni kena pergi belajar. Kita balik, kita baca di rumah, tak boleh. Kadang-kadang maksud tuan penulis itu lain. Allah yang buat salat, Allah tahu salat itu apa, kita tak tahu. Kita orang yang mendirikan salat. Bersih, nilai bersih itu. Dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat kasih kepada orang yang bertaubat, dan Allah kasih kepada orang yang suci. Suci ini Allah punya menilai bukan mandi, tetapi hilang hadas. Suci. Dan satu benda kita tak boleh nak bongkar sampai hari ini, apa itu hadas? Hadas bahasa Arab 3 perkataan aja, 3 huruf aja, ha, dal, sa. Hadas. Nak terjemah Melayu sampai lah tak dapat, pakai Arab juga. Siapa-siapa ada bahasa baru kan, hadas, dia boleh terjemah hadas ke bahasa Melayu, oh hebat lah. Cuma orang Melayu ada 2, hadas besar, hadas kecil. Itu je, besar dengan kecil. Tapi hadas tu apa dia? Bila kata hadas besar, dia tahu, dia kena nampak berat sikit lah. Hadas kecil, hadas kecil dia kata ringan sikit. Tapi Allah menilai kita ada hadas selagi tak ambil uduk. Walaupun kita mandi, kita shampoo, kita basuh badan kita, Allah menilai kita berhadas. Untuk mengangkat hadas itu, untuk menghilangkan halangan salat. Hadas adalah benda yang menghalang kita salat. Maka Allah menentukan anggota yang tertentu kena basuh. Ada anggota sunat, ada anggota rukun. Anggota yang penting dibasuh adalah anggota wajib ni. Allah yang tentukan. Muka, 2 tangan, sapu kepala dan 2 kaki. Dengan penilaian Allah Ta'ala itulah kita masuk kepada salat. Bukan siapa-siapa yang tentukan, bukan alim ulama tentukan, bukan Nabi yang tentukan, tetapi Quran dalam surah Al-Ma'idah menentukan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bangun untuk salat, basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu sampai ke siku, sapulah sebahagian daripada, sapulah kepala kamu, dan basuhlah kedua kaki kamu. Allah yang tentukan. Yang ni tak dapat tidak, mesti. Mandi macam mana pun, datang doktor pakar macam mana pun, doktor pakar kata dia dah mandi, dia dah pakai sabun yang paling baik dah, segala bakteria pun tak ada, doktor confirm dia bersih, tapi kerana dia tak ambil uduk, dia tetap tak bersih di hadapan Allah. Allah katakan Allah suka orang yang bersih. Siapa dia? Orang yang ada uduk. Kalau orang tu mau perhati, dia masuk aja dalam solat, dia terikat dengan Tuhan dia. Dalam solat ni tidak ada apa-apa ya ikhwan, tidak ada apa-apa. Solat ini dia duduk di bawah bab ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah kepada Allah. Samakah solat dengan senaman? Tak sama. Senaman untuk apa? Senaman untuk bagi kalori hilang dalam badan, nak bagi pecah-pecah segala lemak, nak bagi jantung pam. Salat tidak. Salat adalah ubudiyah.
Pasal itu caranya, takbirnya, rokoknya Allah yang tentukan, bukan Nabi tentukan, bukan alim ulama tentukan. Satu orang dengan wudu, dia nak kena tunggu waktu. Allah yang tentukan waktu itu dalam Quran. Dia menghadap dengan lafaz yang tertentu. Orang Melayu tak boleh masuk dalam salat, Allah Maha Besar, tak boleh. Tak boleh. Orang putih tak boleh, Allah the Almighty God, tak boleh. Dia ada lafaznya Allah tentukan, takbiratul ihram. Ada orang Arab, dia pandai bercakap Arab, dia tetap menyatakan Allahu Akbar. Dia tak boleh kata benda lain. Dan kalau mukmin yang segan salat ini, yang memberi alasan tak ada masa, dia mau perhatikan kedudukan salat daripada berdiri sampai bagi salam, dia tak akan jumpa apa-apa ikhwan, sehingga dia tak akan jumpa apa-apa kepentingan pun dalam salat, melainkan salat ini dia akan lihat ketundukan seorang hamba kepada sang penciptanya sahaja, tak lebih daripada itu. Apakah yang telah masuk dalam hati dan pemikiran kita sampai kita tak mau salat? Kita boleh menilai, ikhwan, boleh menilai. Ini ibu dan ayah membesarkan kita. Ini ibu dan ayah membesarkan kita. Berapa hari ibu dan ayah basuh najis kita? Berapa lama? Daripada hari kita lahir sampai kita cerdik basuh najis sendiri, berapa lama? Kadang-kadang anak umur kita 7 tahun pun tak lepas lagi basuh najis. Kadang-kadang 9 tahun baru selesai. 9 tahunlah ibu basuh najis kita, najis besar, najis kecil. Tiba-tiba bila ibu tua, dia kencing sekali sahaja, kita tutup hidung, kita kata mak busuklah. 9 tahun dia buat kerja tu untuk setiap minit dan hari. Dia tak pernah kata busuk. Tak pernah kata busuk. Ibu, bapak, berapa bapak keluar daripada rumah? Bapak keluar pagi banting tulang, kayuh basikal, menoreh getah nak besarkan anak-anak dia. Kemarin semalam tak mana yang ada ni apa, lepas pemberian tu, apa nama tempat semalam yang jumpa babi hutan tu, Sengkuang, Teluk Mengkuang. Saya terkejut tengok babi hutan. Selalu dia tengok babi orang nak makan tu, babi hutan. Orang kawan-kawan sahabat kita di situ seawal pagi dah menoreh getah. Saya tertanya, babi hutan tak kacau ke? Masya Allah. Bawa kereta malam ke 11 malam semalam, bila babi hutan tu dia kena cahaya lampu kan, berselerak dah. Bukan kata sekok, banyak. Banyak. Terfikir dalam pemikiran, Masya Allah, satu orang bapa dan mak keluar seawal pagi, risiko babi hutan kacau besar, tapi tak diendahkan bahaya itu demi nak menyara masukkan nasi ke mulut anak-anak. Bila tua, anak-anak kata mak ni bagi susah lah mak. Allah, itu nisbah mak, tetapi Allah Jalla wa'ala, dia yang pelihara kita dalam rahim ibu kita. Dia yang menyentuhkan air susu dalam badan mak kita. Dia yang menjaga keselamatan kita dalam perut mak kita. Dia jaga kita bukan pada hari kita keluar, sebelum ayah kita kahwin dengan mak kita, dia dah jaga kita dah. Di alam arwah sana dia jaga kita. Sampai hari ini, selamat kita tidur tengah malam, telinga kita terbuka, hidung kita terbuka, kadang tidur mulut tengah-tengah, ayat liak turun. Tak ada satu binatang masuk dalam telinga, tak ada satu binatang masuk dalam hidung. Tak pernah kita jaga-jaga ke, tengok-tengok ada binatang masuk sampai dalam mulut, dalam perut kita. Tak pernah. Bini kita lena, anak lena. Kalau orang kaya ada jaga, jaga pun tak jaga, nama je jaga, dia pun lena. Siapa pelihara keselamatan kita? Allah. Tiba-tiba Allah minta kita sujud kepada dia, tak ada apa-apa. Kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan dalam salat, dia akan menyentuh perasaan dalam kita. Daripada awal kita katakan Allahu Akbar,
Bila kita nak rukuk, kita kata Allahu Akbar. Kita nak i'tidal, kita kata Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa-siapa yang puji dia. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji untukmu. Tak ada kalimah lebih agung daripada kita puji Allah. 24 jam kita hidup dengan sihat, 24 jam kita hidup dengan selamat, Allah minta kita puji dia. Dia layak dipuji walaupun dia beri besar masalah pada kita. Dia layak dipuji walaupun dia belum memberi nikmat yang besar dalam hidup kita. Dia tetap terpuji. Dia terpuji bukan kerana kita puji. Dia tetap Hamidun Majid. Dia sangat terpuji. Bila kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, wahai penciptaku, ampunlah aku, rahmatilah aku, rezekikanlah aku, hidayahkanlah aku, selamatkanlah aku. Sampai kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada apa-apa melainkan hamba ini tunduk dan membesarkan Tuhannya. Dia mengaku betapa dia rendah, Tuhan itu besar. Takkanlah ibadat lagu ni kita nak kira sebagai satu kesalahan kalau kita buat. Sehingga kan orang dengar azan, orang buat tak tahu, tak mau sembahyang. Oh, Masya Allah ya kawan. Kalau diperhatikan, dia rokok itu Allahu Akbar, i'tidal. Bila kita salat, mata kita disuruh tengok ke bawah. Bila kita salat, kita disuruh cuba sedaya upaya bawa perasaan kita rendah diri kepada Allah. Nanti kita akan baca kitab fiqh bagaimana para ulama kita berbincang. Bila kita salat, tangan kita ni nak buh tang mana? Nak lurus ke? Nak buh bawah pusat ke? Atas perut ke? Atas dada ke? Ada perbincangan para ulama. Di antara perbincangan yang menarik saya katakan ialah para ulama bincang, letaklah tangan kita pada mana-mana kawasan tubuh badan kita, tetapi melambangkan kita seorang hamba yang sedang tunduk kepada Tuhan. Kita pernah tengok ada gambar Tiga Abdul? Pernah tengok gambar Tiga Abdul? Kan ini Abdul kena lelong dengan Sadiq Segaraga. 5 dirham, 5 dirham, 5 dirham. Kena lelong kan? Masa mereka kena lelong dirham-dirham ni, mereka berdiri macam mana? Berdiri hambanya kena lelong. Ada dia cekak pinggang lagu tu. Ada kau nak lelong aku hamba, cekak pinggang. Hamba takkan cekak pinggang. Dia hamba. Macam mana kita nak berdiri? Kita takbir, Allahu Akbar, tangan kita macam ni, tapi mata kita macam ni. Itu bukan berdiri hamba. Macam mana kita nak berdiri seorang hamba? Pasal itu ulama kita mencari hadis, ulama kita berbahas tajuk ni. Di antara yang ulama kita sebut dalam banyak-banyak kenyataan mereka, di antaranya mereka sebut ialah berdirilah sebagai seorang hamba yang melambangkan betapa hinanya kita di hadapan Allah. Dia kata tazallul. Macam mana kita nak berdiri? Kita nak angkat tangan macam mana? Ini nak angkat tangan depan Rabbul Alamin. Polis kalau dia bos dia, itu bukan angkat takut, itu hormat. Askar cara dia, polis cara dia. Tapi kita depan Tuhan, kita bukan angkat tangan kerana hormat, kerana kita hamba. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, susahkah, siapa, kita hamba. Bagaimana hamba nak masuk dalam masjid, hamba nak ambil wudu, hamba nak duduk sah depan, dan bagaimana hamba nak takbir. Mata macam mana, suara macam mana. Tidak ada apa-apa dalam salat, melainkan salat dia membentuk jiwa kita menjadi tidak sombong di hadapan Allah. Karena itu tidak ada alasan ikhwan kenapa tak mau solat. Tidak ada alasan. Dan kita kena akui solat itu satu ibadat yang baik. Solat di mana yang paling baik? Kita ada rumah, kita ada istana, kita ada hotel, kita ada dewan, kita ada masjid. Dalam banyak-banyak ni semua ni, yang mana satu dipanggil rumah Allah? Kata orang main rumah kita kan, kita buat rumah besar, orang main rumah kita.
Kata, ni rumah siapa ni? Rumah encik ke? Dah, ni rumah Allah. Ada orang berani kata rumah dia rumah Allah. Besok kena wakaf, jahanam dia. Tak kata rumah Allah. Ni rumah saya ni. Rumah saya. Mana rumah dia? Salat, sembah Allah. Maka seafdal tempat untuk sembah Allah, untuk ibadat kepada Allah di rumah Allah, supaya kita merasakan kita kehilangan. Kan kalau kita buat kerja di rumah kita, kita rasa kepunyaan kita. Jadi kita, rumah kita lah taman, kita nak solat, kita solat. Yang solat kita, tapi saya solat dalam rumah saya. Kamu semua jangan cakap apa dengan saya, cepat ke lambat ke saya punya hal. Tetapi agama menarik kita keluar daripada sombong. Bila kau nak salat, kau pergi ke rumah Allah. Memang Allah tak ada di sini, tetapi idafah itu, sandaran itu, untuk bagi tahu kita sedang datang ke rumah Allah dan kita nak beribadah kepadanya. Sebaik-baik tempat untuk rokok dan sujud yang fardu di rumah Allah. Barulah Nabi kata sebaik-baik tempat untuk sembahyang sunat di rumah sendiri, yang fardu di rumah Allah. Ambil uduk, langkah nak solat, semua itu diampun dosa, diangkat derajat di sisi Allah. Pasal itu hadir kita ke rumah Allah ni ada pahala asin. Kita duduk macam ni, bukan solat, duduk saja i'tikaf ke, kita mai bukan waktu solat saja, kita mai ambil uduk, masuk tahiyat 2 rakaat, nak baca Quran ke, nak buat apa-apa ke ibadat, semuanya ada pahala asing yang tidak pernah sama dinilai oleh Allah. Tapi kalau kita balik ke rumah kita balik rumah, tak pernah kita buat 2 rakaat tahiyat. Rumah kita baru besar, ataupun kita masuk istana kan semua kapek. Nanti kita masuk dalam istana, saya masuk rumah orang Arab, dalam tandas dia kapek, kita nak kencing pun takut. Kita kata nak kencing macam mana ni, kapek. Tandas kita pun mahal-mahal aja, tandas dia pun kapek, ayat kencing pun dia jaga. Kita ni ikhwan, walaupun istana tu kepunyaan raja dan permaisuri, tidak ada tahiyat 2 rakaat, tidak ada. Sebab di atas muka bumi, walaupun rumah Allah nampak usang, tak semewah istana, tetapi nilai dia, tidak ada bangunan di atas muka bumi boleh lebih mulia daripada rumah Allah. Tidak akan jadi. Keluarlah daripada pintu mana aircon, rumah Allah tak ada aircon, tetapi di sini rumah Allah. Kau berjalan ke situ, pahala berjalan. Kau masuk sahaja, ada penghormatan. Dan di sini kita nak melakukan ubudiyah kita kepada Allah. Jadi baik laki-laki dan perempuan ikhwan, daripada kecil Nabi suruh kita latihkan untuk salat ini. Senang, susah, sakit cara sakit, tua cara tua, muda cara muda, kuat cara kuat, tapi tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Kalau kita meninggalkan salat, dia akan jadi perkara yang berikutnya, wattaba'u syahawat, dia akan menurut hawa nafsu dia. Bila dia turut hawa nafsu dia, orang suruh juga dia salat, dia akan bengkang. Dia mula cakap bukan-bukan. Punca ada satu je. Ingat kalau hang sembahyang boleh masuk syurga ke? Hatilah mau baik. Dia cakap macam tu. Wah, salat itu bukan satu permusuhan, kewajipan, ketundukan. Dia akan kena wattaba'u syahawat. Dia kena apa lagi? Fasawfa yalqawna ghayya. Allah kata kelak di hari akhirat dia akan bertemu dengan ghayya. Apa dia? Kesengsaraan, iaitu dibakar dalam neraka. Allah kata illa man taba, melainkan orang yang bertaubat, wa amana, dia kembali beriman pada Allah, wa amila salihah, dia beramal saleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga, dan sedikit pun Allah tidak melakukan kezaliman. Jadi ikhwatul iman, kita bertemu kerana Allah, kita berpisah kerana Allah.
Saya datang untuk ziarah sahabat-sahabat, untuk bertanya khabar. Di samping bertanya khabar, kita adakan majlis ilmu, kita berbincang di manakah nilai kita sebenarnya. Nilai kita ini sangat banyak, ikhwan. Salah satunya adalah salat. Salat. Kita ada salat malam, kita ada salat fardu. Jangan tinggal salat. Apa keadaan sekalipun. Kita marah anak-anak kerana tidak salat. Allah redha dengan kita. Allah bimbing generasi kita. Lepas itu nanti kita akan tengok hadis-hadis menceritakan kepada kita para sahabat berperang. Ada yang terkena panah. Panah ni satu senjata yang orang Arab buat, sangat menyeksa. Depan dia tu dia tajam, dia masuk. Belakang dia tu dia cakok. Dia buat pendek-pendek. Bila dia masuk dalam, kita nak tarik balik ni pun tak boleh. Dia ada macam besi dia. Daripada sana nak tarik pun tak boleh. Tanggung sengsara. Dia kena patah. Dan patah sangat lihat. Orang Arab ni punya otak nak bagi jahanam orang ni, dia fikir nak buat panah. Sekali kawan tu kena panah, laju. Tadi Nabi kata seperti mana panah keluar daripada busur dia, laju dia pergi. Dia masuk tu, kena tu, tarik ke depan tak boleh, nak tolak pergi belakang tak boleh. Dia saja buat senjata macam tu. Sakit dia tikam tu, sakit, teramat-amat sakit. Tetapi di kalangan para sahabat darah meleleh. Bila mereka tahu waktu sembahyang sampai, mereka berdiri dengan kedua lutut mereka. Sebelah tangan tak boleh angkat, sebelah tangan saja angkat. Allahu Akbar. Mereka solat, darah menitik. Kita kata Masya Allah, Masya Allah. Dahsyat, dahsyat. Mereka bukan malaikat, mereka manusia, tetapi mereka dididik dengan makna ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah kepada Allah. Karena itu, melihat salat, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda salat. Dan baginda menyatakan, sallu kama raaitumuni usalli. Maya macam aku. Apakah di antara hikmah bahasa Nabi ini? Yang pertamanya kita kata, untuk belajar salat, belajarlah daripada Nabi. Sebab Nabi yang naik ke langit. Yang kedua, seluruh benda berkaitan dengan salat, ambil daripada Nabi. Makna salat, rahsia salat, khusyuk salat, ambil daripada Nabi. Belajar dengan Nabi. Bagaimana nak menterjemahkan salat dalam hidup? Apa falsafah di balik salat? Ambil daripada Nabi. Kenapa? Nabi telah salat sampai kepada martabat Allah menyatakan dia hambaku. Dia hambaku. Martabat yang paling tinggi ialah martabat makam seorang hamba, dan Nabi telah capai martabat itu dengan salat. Pasal itu salat juga membersihkan jiwa manusia. Seperti mana satu orang mandi sehari semalam 5 kali, adakah akan masih berbaki daki di badan dia? Dia akan nampak bersih dengan mandian itu. Salat sehari semalam 5 waktu, dia protect kita daripada maksiat yang datang. Dia protect kita. Karena itu ikhwatul iman, kita mendidik generasi kita untuk salat. Untuk salat di masjid tempat kita belajar salat. Karena itu ikhwatul iman, Quran katakan kepada kita tentang wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah kata, ceritalah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail ini seorang Nabi yang membenarkan janji dia, dan dia seorang Rasul di sisi Allah. Dia menyuruh keluarganya dengan salat dan mengeluarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Adalah Ismail di sisi Tuhannya sangat diredai. Benda apa Nabi Ismail buat? Dia suruh keluarga dia salat. Tengok kesan daripada salat. Dia kecil lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Bila Ismail ni umur boleh buat kerja tolong ayah dia 11 tahun 12 tahun,
Allah bagi mimpi kepada Ibrahim. Mimpi apa? Mimpi sembelih anak dia. Quran menyatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail jawab, wahai ayah, laksanakanlah mimpi itu, satajiduni, ayah akan dapati saya sabar. Allah kata dia adalah hamba yang benar. Benar dia. Bila dia kata pada bapa dia, saya sabar, Quran kata dia benar, dia tak lari. Mungkin kalau orang lain lah kan, tak apa ayah, sabar. Ayah tunggu 5 minit saja. Hilang dah budak tu. Ni pergi ke tempat lain. Quran kata Ismail ni, innahu kana sadiqal wa'di. Dia benarkan janji dia. Dan dia seorang Nabi. Dia menyuruh keluarga dia dengan salat. Allah uji dia besar. Allah uji Nabi Allah Ismail dengan ayah dia. Oh, besar ujian. Tapi salat, kerana di hubungan kita dengan Allah, dia akan repair kehidupan kita secara tak nampak. Sedikit demi sedikit Allah akan jaga hati kita kuat. Hati kita tak akan jadi lalai dan ghaflah. Pasal itu persaudaraan kita sama. Kita salat sehari semalam 5 waktu. Muslimlah dia, samalah dia dengan Allah. Bermunajat kepada Allah dalam salat, luar salat, mengadu kepada Allah. Ini semua adalah perjalanan orang-orang yang mencari redha Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, bukanlah hajat saya nak cakap panjang-panjang. Cakap panjang-panjang pun dilunguh lutut habis dah. Ini sebagai satu kunjungan nak ziarah sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebelum saya hentikan, ada soalan nak tanyakan tentang tajuk yang kita sembang ini? Ada nak tanya soalan kan? Iya. Oh, insya-Allah. Soalan daripada sahabat kita, kita nak istiqamah ke masjid ni macam mana? Allahu Akbar. Ada perpatah daripada para ulama kita, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ini bukan hadis, ini perpatah orang Arab. Dia kata kalau siapa-siapa Allah Ta'ala bagi kat dia satu istiqamah. Istiqamah ni maksud dia apa? Quran sebut kepada kita tentang istiqamah. Fastaqim kama umirt. Quran kata, berjalanlah kamu dengan lurus seperti mana kami perintahkan, dan sabarlah engkau. Kita berjalan di atas agama Allah Ta'ala ni macam mana Allah suruh, dan sabar dengan penuh rasa kesyukuran kerana kita dipilih untuk faham agama Allah. Teruskan. Kalau kita dapat istiqamah macam ni, kata para ulama, khairun min alfi karamah, lebih baik daripada kita dapat 1000 karamah pelik-pelik. Benda pelik-pelik. Ada laut, ada sungai, orang semua kena pakai sampan, dia boleh berjalan atas air. Itu nama benda pelik-pelik, karamah. Ini ada 1000 karamah benda pelik. Dia pegang pasir, pasir jadi duit. Dia pegang kertas, kertas jadi duit. Dia pegang daun, daun jadi duit. Ini karamah. Kalaulah Allah bagi satu saja istiqamah untuk agama Allah, lebih baik daripada 1000 benda pelik Tuhan bagi kat kita. 1000 benda pelik ni tak penting, tapi kalau kita boleh istiqamah di atas jalan Allah, itulah tanda Allah redha dengan kita. Salah satunya ialah, yang pertama sekali, kita memerlukan ilmu. Maksud dia apa? Kita nak salat jemaah ni, kita kena tahu kelebihan salat jemaah itu berdasarkan hadis-hadis yang Nabi sampaikan kepada kita. Bagaimana Nabi cerita, kita kena tahu riwayat Nabi itu sendiri. Kita kena dengar ayat Quran, kita kena dengar sejarah hidup Nabi, bagaimana Nabi jaga, Nabi dengan para sahabat dia jaga macam mana, dan kelebihan-kelebihan yang ada. Hati nombor 1. Yang kedua, kita kena ada niat yang besar. Niat apa dia? Kita berhajat, ya Allah, semua kelebihan yang Hang janji itu, ya Allah, Hang bagilah ke aku, ya Allah. Dan kita kena ada kemahuan yang kuat, sangat kuat. Untuk mendapat kemahuan yang kuat ini, kita kena memilih sahabat-sahabat yang boleh memberi dorongan kepada kita.
Kita tak boleh kawan dengan orang yang tak sayang agama. Sebab nanti lama kelamaan agama punya semangat itu akan pudar. Kita kena kawan dengan orang yang boleh ingat kita, sahabat, dah masuk waktu, jom. Sahabat, dah masuk waktu, jom kita salat. Kita kena kawan dengan orang macam ni. Kita juga memerlukan apa dia? Kita juga memerlukan suatu, kita panggil tamrin, suatu latihan di rumah kita. Kita, isteri kita, keluarga kita kena istiqamah. Tak boleh kita seorang. Kita belajar agama, kita dengar ceramah, kita belajar kitab, guru datang mengajar dan kita dapat, kita seorang. Kita tak bawa keluarga kita join, dia tak boleh. Nanti kita nak buat, isteri jadi masalah. Isteri kata, abang, sembahyang di rumah pun boleh, Tuhan tahu, Bini cakap, lemahlah semangat kita. Abang nak pi hujan-hujan lagu tu, abang. Pi apa sembahyang hujan-hujan? Tok Bilal pun tak pi hujan. Melemahkan. Jadi kita isteri kita bawa satu budaya dalam rumah kita. Kalau kita belajar, isteri kita mesti menyertai kita. Dia tak boleh kita pergi seorang-seorang. Pasal itu kita akan tengok orang Arab di luar negeri, dia datang mengaji, dia datang, isteri datang, anak-anak kecil ni letak atas ribah. Kadang-kadang dia salat, dia dukung anak kecil dia. Kita orang Malaysia ni kita tengok pelik. Saya tengok dia sembahyang dukung anak dia. Saya tengah sembahyang tu saya duk tengok dia. Rasa pelik Kita tak bisa tengok lagu tu. Kita pula di masjid kita tulis kanak-kanak, jangan datang sah depan. Dia ni dia dukung. Saya duk pelik tengok dia. Sekejap lagi bila dia sujud, dia ambil anak dia, dia letak dia sujud. Anak dia jalan merangkak-merangkak. Bila anak dia merangkak jauh, dia pegang kaki anak dia. Dia baca tahiyat kanan, kiri dia pegang kaki anak dia. Tak bagi kacau orang. Sekejap lagi bila dia nak bangkit berdiri, dia angkat anak dia, dia dukung balik. Masya Allah. Dia kata, kalau aku tak buat demikian, bagaimana isteri aku nak datang salat? Kalau aku tinggal anak kecil di rumah, maka aku seorang aja main masjid, bini aku akan sibuk dengan anak, maka aku bawa sekali anak, dan aku pasti anakku tak ganggu orang. Masya Allah. Cuma kalau kita bawa budaya tu di Malaysia, orang nanti jegir kita, mana punya mazhab baru pula. Orang kata kita buka mazhab baru. Anda pergi tanah Arab, benda ini dah jadi benda biasa. Dia nak bagi budak-budak tak bisin, dia buat macam mana? Dia nak bagi budak-budak tak bisin dalam masjid, dia buat sah, 2 orang tua, 1 budak, 2 orang tua, 1 budak, 3 orang tua, 1 budak. Dia buat sah macam tu. Dia tak letak budak-budak satu geng di belakang. Itu yang budak-budak bila jumpa ahli mesyuarat, dia mesyuarat di belakang tu. Lama nak jumpa ahli mesyuarat, dia mesyuarat di belakang tu, kita duduk sembahyang pening kepala. Dia tanah Arab, dia buat macam tu. Jadi bila budak-budak ni, 2 orang dewasa, 1 budak kanak-kanak, 3 dewasa, 1 kanak-kanak. Jadi bila budak-budak tu nak buat lebih kurang, tengah sembahyang ni, orang tua-tua akan pegang dia. Kalau dia duk buat main, orang tua-tua akan angkat tangan dia suruh kiam. Tengah sembahyang dia buat. Akhirnya tu tengok ramai budak-budak dalam masjid dia tak bisin. Kalau dengar khutbah jemaah, dia letak sebelah dia. Bila kawan tu nak cakap, dia buat. Dia budak-budak tak leduk dengan budak-budak. Budak-budak kena duduk dengan orang tua, baru dia gerun. Bila budak-budak duduk dengan budak-budak, tu ya khutbah jemaah. Jadi 2 khutbah, 1 di sini, 1 di belakang. Jadi satu daripada juga dia melibatkan kekuatan jiwa kita, semangat kita. Dan jangan lupa, ya Allah, berilah kepada aku istiqamah, ya Allah. Pasal nak istiqamah ni banyak cabaran dia. Kena sabar, kena bersyukur, doalah kepada Allah sampai Allah bagi pada kita kekuatan. Dan ini semua satu nama dia, suatu apa dia, kita panggil mujahadah. Ada satu buku yang menarik ditulis oleh Imam Nawawi, nama dia Riyadhus Salihin. Buku ni sangat baik kalau kita belajar bagaimana Nawawi ajak kita step by step supaya agama itu menjadi daging darah kita. Bagus buku ni, nama dia Riyadhus Salihin.
Kalau Allah beri kelapangan kepada saya, Allah bagi rezeki, lagi sekali saya ziarah tempat ini, saya akan bawa buku ini supaya boleh jemaah sekalian melihat buku ini. Bagaimana Imam Nawawi mengajak kita. Riyadhus Salihin satu buku yang ulama kita kata buku yang mesti kita belajar. Dia kitab hadis tetapi bicaranya soal hidup, daripada niat yang ikhlas, bab taubat, bab sabar, bab istiqamah, bab yakin, bab tawakal, bab mujahadah, bab kita disuruh jaga agama. Dia susun hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Satu kitab yang menarik. Bila kita baca kitab ni, kita mengambil ilmu daripada kitab ni, hidup kita akan berubah. Kita baru nampak bagaimana nak hidup secara Muslim. Sangat menarik. Nama dia Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Seolah-olah kita kata suatu usaha mengembalikan kita kepada sifat salih. InsyaAllah kalau Allah bagi ruang kepada saya, kesihatan, saya ada rezeki di sini lagi, kita akan bawa buku itu bagi jemaah kita melihat. Kita baca satu dua hadis supaya jemaah kita melihat bagaimana Nabi ajak kita, insya-Allah. Tapi orang Arab kata sesiapa yang ada niat nak istiqamah, dia akan dapat istiqamah. Macam kita kata orang tua-tua kan, Pak Cik, macam mana Pak Cik boleh pergi Mekah 2 kali ni? Kerja Pak Cik menoreh Saya Pak Cik, saya kerja gomen, kerja kerajaan, gaji besar sampai lah nak pergi Mekah tak boleh. Ada orang cakap begitu. Macam mana Pak Cik ni menoreh getah boleh pergi Mekah 2 kali? Pak Cik tu jawab senang aja. Saya mula tabung, masukkan duit dalam tabung hanya RM1. Dalam hati saya ingat, ya Allah nak pergi Mekah. Kemudian saya kata, ya Allah tolonglah buka ruang dan jalan ke aku. Ada duit saya bubuh, ada duit saya bubuh. Tak sedar dia kata, bila anak-anak dapat tahu semua nak pergi, depa yang tolong. Bahasalah kata topak pergi Mekah. Macam mana saya ni gaji ribu-ribu tak boleh pergi Mekah? Sebab awak tak pernah ada niat nak pergi Mekah. Awak tak pernah pun berusaha nak pergi Mekah. Jadi salah satunya ialah detik kunci yang membuka jalan istiqamah untuk agama ini, niat kita untuk istiqamah dan mengharapkan Allah. Pastilah Allah akan sampaikan kita kepada istiqamah itu. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah jemaah sekalian, semoga kita diberkati oleh Allah. Semoga Allah berkati. Terima kasih kepada Tuan Imam kita, jemaah sekalian. Saya mendoakan kepada antum sekalian, semoga Allah memberi ganjaran yang besar di atas ujian yang besar. Allah meluaskan kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Allah memberi maghfirahnya, keampunannya, rahmatnya, dan Allah membawa satu ketenangan yang besar. Dan supaya di dunia ini lagi kita dapat melihat betapa ganjaran yang besar untuk Allah kepada kita, dan di hari akhirat kita akan dapat lebih baik daripada di dunia. Saya katakan barakallahu fikum, semoga Allah merahmati antum sekalian. Wa ilal liqa, semoga kita bertemu pada masanya akan datang. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.